Dan mungkin juga dia buat rumah ni semua untuk hilangkan stres dia. Untuk hilangkan burnout dia. Mungkin kita boleh tanyalah dengan Dr. Erlinda Tunan sekarang ni. Yang bersama dengan kita seorang pakar psikiatrik daripada Hospital Serdang. Doktor, morning. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam. Mana gambar doktor? Itu dia. Assalamualaikum, doktor. Doktor, kalau doktor dengar cerita pasal rumah kucing tadi tu, adakah doktor rasa itu adalah salah satu aktiviti yang dibuat disebabkan dia stres ataupun dia burn out? Ia adalah salah satu cara lah menguruskan emosi stres dan adalah benda yang bagus ni sebenarnya. Sebab kalau kita membelai haiwan-haiwan peliharaan ni, kita akan rasa tenang. So dia akan boleh membantu kita untuk menguruskan stres dengan baik. Ataupun kita lagi stres sebab hilang duit 27,000. kita guna duit banyak sangat untuk buat rumah tu. Hobi kita kena ikut keupayaan kita, kemampuan kita jugalah supaya kita boleh seimbangkan antara hobi dan juga cara kita nak menguruskan tekanan tu. Kalau banyak modal tapi tak balance, dia stres juga, betul lagi burn out lah. Lagi banyaklah stres. Tapi kan doktor mungkin boleh terangkan sikit ataupun explain sikit terma burnout ni sebenarnya apa dia? Sebab macam tadi bila Haziq cakap kan, saya pun terkejut. Tiba-tiba burnout. Adakah Fiona fikir burnout tu macam terbakar ke apa? Ketuhar terbakar ke apa? Tak tahu. Mungkin doktor boleh cerita sikit. Burnout. Apa maksud sebenar terma tersebut? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang. So, pertamanya saya nak menerangkan apa itu burnout. Sebetulnya burnout ni adalah salah satu isu kesihatan pekerjaan dari aspek mental. Mungkin di sektor pekerjaan burnout ni macam sudah biasa kita gunakan. Tetapi bagi masyarakat kita banyak guna stres, tekanan kan. Tetapi boleh saya jelaskan burnout ni sebenarnya menggambarkan tahap keadaan seseorang itu di mana keadaannya mengalami ketidakupayaan ataupun kelesuan yang sangat dari segi fizikal dan emosi kerana stres yang kronik dan berpanjangan. Jadi hilang pula suara doktor. Jadi dia punya sindrom dia macam mana doktor? Okey, sindrom dia sebenarnya boleh saya terangkan sedikitlah. Sebenarnya kalau masyarakat kita kata, oh aku stres lah, tekan lah. Konsep dia macam serupa tetapi sebenarnya tak sama. Kalau boleh saya terangkan, stres ni adalah respon biasa kita sebagai seorang manusia kepada kita, sama ada kita ataupun saya contoh saya share untuk life stres tetapi kita buat kajian persediaan untuk selesaikan tugas. Jadi stres ada yang positif dan boleh menjadi negatif. Okey, macam mana dengan stres yang positif tu, doktor? Stres yang positif ni kalau dari segi sudut bekerja, kita tugas kita kena usaha, betul? Kita kena menggunakan tenaga, kita guna fokus supaya pekerjaan itu selesai dan kita dapat ganjaran. Tetapi keupayaan kita mungkin dalam tempoh tertentu saja. Tenaga kita, fokus kita, tempoh bekerja kita mesti dalam keadaan tempoh yang dalam keupayaan seseorang manusia. Itu stres positif. Jadi kalau kita bekerja, berusaha dalam tempoh yang sedemikian, maka itu adalah stres positif. Tapi sekiranya kalau pekerjaan itu ataupun apa yang kita nak buat itu melebihi keupayaan kita, di tempoh masa kerja, maka lama-lama apa akan jadi? Burnout lah. Produktiviti kita mula merosot, letih, lemah. Ponting kerja. Jadinya, kan kalau yang negatif berpanjangan, itulah menjadi burnout. Okey. Maksudnya dia lebih kronik.
berbanding dengan stres dan sebagainya lah. Ya, tapi kalau kita dengar tadi agak terpotong-potong sikit lah doktor sound dia kat situ. Kan kita dia macam ada terputus-putus. Ya ke? Okey, jadi doktor. Tadi doktor kita dah dengar sikit dah mengenai burnout ni. Dan kita sebenarnya belum dapat bezakan lagi antara burnout dengan tekanan biasa. Okey. Sebenarnya burnout ni dia ada tiga dimensi ya. Okey. Iaitu yang pertama perasaan letih yang melampau dan rasa kehabisan tenaga. Ya. Yang kedua, kita merasakan peningkatan emosi yang negatif dan kita berasa sinis dengan kerja kita. Okey. Dan kita mula rasa tak relevan lah kita punya tugas yang kita buat tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita dimensi burnout ni, productivity dah mula merosot. Hilang upaya profesional dalam kerjaya. Faham. Boleh dikatakan segala negativiti lah. Orang kata negativiti yang datang ke arah kita ketika kita mengalami burnout lah kan. Mungkin anda penonton di rumah mungkin agak terganggu sikit sebab line audio kita sekarang ni ada technical problem sikit. Nanti kita akan terus bersama dengan Dr. Elinda. Tapi Dr. Elinda masih lagi bersama dengan kita. Kita sedang cuba untuk connect repair balik sedikit audio problem kat situ. Okey, tapi daripada apa yang kita dengar doktor cakap pasal burnout tadi ni, mungkin ramai yang tak tahu yang mereka ada gejala ataupun sindrom burnout ni. Ke arah burnout. Tapi apa menerusi yang kita faham yang di-explain ataupun dijelaskan oleh doktor tadi adalah daripada kita mula-mula kita start dengan stres. Kita sebagai manusia ni memang kena ada stres. Lagi-lagi dengan cara baru kita kerja sekarang ni doktor kan, work from home. Macam-macam stres. Doktor. Doktor, betul tak apa yang Fiona explain tadi tu? Macam mana? Yang stres dengan tekanan tadi juga, yang work from home? Ya, yang work from home tu. Adakah itu adalah salah satu sebab yang menyebabkan burnout? Kalau kita tengok dalam waktu pandemik ni, banyak kita panggil penyesuaian orang yang bekerja tu, kadang-kadang organisasi ataupun company tu ataupun mana-mana jabatan meletakkan pekerja ni di work from home kan. Jadinya kalau yang tak biasa untuk mengadaptasikan, menyesuaikan diri dengan keadaan di rumah dengan pekerjaan di rumah, suasana di rumah mungkin agak sukar tapi kalau dia tidak boleh menguruskan keadaan itu, so lama-lama benda ni mungkin boleh memberikan impak yang negatif dan dia hidup dalam keadaan tekanan sentiasa dan mungkin boleh berisiko menjadi burnout. Jadi boleh tak kita katakan burnout ini adalah sangat berbahaya. Okey, dia punya tahap adalah paling hujung sekali. Macam kita mula dengan stres, tekanan, lepas tu burnout. Betul. Kalau nak ikutkan tahap burnout ni lebih teruk daripada stres biasa dan stres negatif dan tekanan itu. Dia macam penghujung lah, macam kita dah kehabisan bateri. Bateri dah nak habis. Kita nak tekan remote. Contoh nak tekan remote tu dah tak boleh nak tekan sangat. Betul. Okey, tapi doktor mungkin doktor boleh ceritakan sikit statistik dekat Malaysia ni macam mana statistik mereka yang burn out? Okey, kalau nak ikutkan kita statistik ni, kalau sebab saya tengok sebenarnya untuk pengetahuan semua, kajian pasal burnout ni sejak daripada 1970-an. So banyak sangat kajian dilakukan, especially dari sektor pekerjaan. Kalau cerita pasal burnout ni mesti berkaitan dengan tekanan kerja. Jadi statistik yang kalau kita tengok lebih kurang dalam lingkungan 20 ke 50% tenaga buruh kita yang mungkin mengalami sekurang-kurangnya satu dimensi burnout, iaitu seperti statistik yang dijalankan oleh AIA di Malaysia. Dia mengatakan sekurang-kurangnya 53% pekerja kita mengalami sekurang-kurangnya satu dimensi burnout. Jadi kalau kita tengok kajian-kajian, kalau kita tengok
jenis-jenis pekerjaan yang mungkin keadaan stresnya tinggi, jadi dia berisiko untuk burnout. Jadi kalau kita tengok peratusan yang telah digambarkan di Malaysia ini, kadar stres yang tinggi ini antaranya adalah yang bekerja polis, pegawai penjara, bomber, guru, jururawat, doktor, pembantu farmasi. Dia ada ditunjukkan di situ. Ini kerana mungkin jenis pekerjaan itu yang memerlukan ataupun mendedahkan seseorang itu terdedah dengan risiko stres yang tinggi, iaitu kerja tempoh lama, mencabar. Jadi itu yang mendedahkan mereka menjadi lebih stres. Kalau ikut dalam profesi perubatan, pernah kajian menunjukkan 36% mereka yang dalam profesional perubatan mengalami burnout. Itu antaranya lah. Jadi kalau kita lihat macam sekarang ni dalam PKP 1, PKP 2, PKPB mungkin belum lagi kita keluarkan statistik, tapi kita boleh agak peratus tu mesti lebih tinggi sebab pandemik ni dengan keadaan penyesuaian kita semua untuk mengadaptasikan persekitaran bekerja yang berlainan dengan maksudnya norma baru. So kita mungkin rasa persatusan ni mungkin tinggi lebih daripada biasa. Tapi doktor, macam mana kita nak tahu yang burnout ni tengah menyerang kita? Dah terjadi dekat kita. Kalau nak ikutkan burnout ni, saya rasa rata-rata kita pernah mengalaminya. Betul tak Haziq, Yona? Itu yang saya nak tahu tu. Mungkin saya tak perasan yang saya ada burnout. Betul. So biasanya tanda-tanda burnout ni kita bagi kepada 3 lah. Okay. Yang pertama dari segi fizikal. Kita balik semula kepada definisi tadi. So kalau kita bekerja dalam tempoh yang lama jadi maksudnya kita akan kelihatan letih sepanjang masa. Itu fizikal je. Yang kedua, kita mudah kerap sakit. Orang kita bila kita letih, kita kurang tidur, jadi sistem imun badan kita akan merosot. Jadi mudah sakit. Kadang-kadang kita nampak kita sakit belakang lah, sakit tengkuk lah, sakit otot lah, sakit kepala dan sebagainya. Dan ada juga dari sudut fizikal kita dah mula rasa gangguan penghadaman. Kadang kita rasa sakit perut, rasa loya, rasa tak hadam makanan, reflux dan sebagainya. Dan juga yang paling penting gangguan tidur tu sendiri. Itu yang pertama Yang kedua, tandanya dari segi emosi. Emosi ni kalau kita tengok, kita sendiri rasa macam cepat nak marah. Cepat sensitif. Ada tu yang macam dah rasa tak ada perasaan. Ataupun kadang-kadang kita tengok, kita rasa macam sukar nak mengawal perasaan kita. Kadang-kadang tiba-tiba rasa mudah nak hibur, mudah rasa nak menangis. Dan juga emosi kita ni, kita rasa kita tak dihargai. Kita rasa kita tak diperlukan, kita rasa kita gagal, seorang yang gagal, kita rasa kita dah hilang fokus, dan kadang-kadang kita rasa macam nak menjauhkan diri. Kalau seseorang tu sebelum ni sangat aktif, beramah mesra, tiba-tiba dia macam larikan diri, tak nak bersama, tak nak bersosial. Tu dari segi sudut emosi lah. Dari segi tingkah lakunya, macam tadi dia mula dari segi kerja, tiba-tiba dia rasa nak undur daripada tanggungjawab, nak undur daripada tugas. Dia tak nak mengambil tugas tu, walaupun sebelumnya kita tahu dia suka, ataupun banyak idea, suka menanggung tugas. Kadang-kadang masa yang diambil tu lama. Lepas tu dari segi kehadiran kerja, mungkin dia dah mula culas lah, datang lambat, ataupun datang lambat, lepas tu balik awal. Lepas tu kadang-kadang kita dari segi dia, sebab tadi orang kata tak boleh kawal perasaan dia, so dia mudah untuk melepaskan marah dia kepada kawan-kawan sekerja, dan juga mungkin bawa balik ke rumah, dia melepaskan kemarahan kepada orang di rumah. Dan yang kita paling risau adalah mereka ini dah mula menggunakan bahan-bahan terlarang untuk menenangkan mereka. Contoh kalau yang tidak pernah merokok, mula cuba merokok, yang tak mengambil alkohol, mengambil dadah,
ibadah dan sebagainya. Mungkin sebab dia kurang tidur, dia mulalah mengambil bahan-bahan yang terlarang untuk bantu dia tidur. Itu antara tanda-tanda mereka yang mengalami gejala burnout. Okey doktor, tadi kita dah tahu dah mereka yang lebih cenderung ke arah burnout ini adalah antara mereka yang kerja sebagai polis, sebagai nurse, frontliners dan sebagainya. Tapi kita nak tahu juga dari segi jantina. Mungkin lelaki atau perempuan antara dua ni, siapa yang lebih cenderung ke arah burnout? Okey, kalau kita lihat kajian kesihatan mobiliti kebangsaan kita tahun 2017, peningkatan yang ketara isu kesihatan mental ini iaitu 29.2% di kalangan umur 16 tahun ke atas. Dan dalam kajian tersebut menunjukkan wanita lebih cenderung untuk mengalami kesihatan mental. Tetapi dalam isu sektor pekerjaan, pekerjaan ini kalau tengok kajian memang relatifnya nampak macam wanita tu lebih cenderung dengan burnout, mungkin atas faktor-faktor tertentu. Tetapi kalau kita melihat konteks pekerjaan, dia tidak signifikan. Maksudnya wanita dan lelaki sebenarnya sama boleh boleh mendapat burnout ni. Dia sebab dia banyak faktor-faktor lain. Okey, jadi doktor, adakah faktor persekitaran dan juga faktor pemakanan adalah salah satu punca sampingan yang menyebabkan burnout juga? Okey, sebelum saya jawab tu, Haziq, Fiona, saya nak cerita sikit tentang apa faktor-faktor yang boleh menyebabkan orang tu cenderung burnout. Okey, faktor sebenar dulu. So yang pertamanya adalah faktor diri sendiri. Okey, so maksudnya diri sendiri ni adalah personality. Okey, kita tengok orang yang rasa kurang keyakinan diri. Jadi apa-apa tugas yang dibuat mungkin dia rasa dia tidak mampu nak buat. Itu yang pertama. Ada juga personality yang sangat orang kata mengutamakan kesempurnaan. Kalau saya boleh quote kat sini, perfectionist. Ataupun ada orang guna type A. Jadi kita bayangkan kalau dia seorang yang mementingkan kesempurnaan tetapi bebanan kerja yang banyak dan dalam masa yang sama orang perfectionist ni dia sukar nak mempercayai untuk dia memberi tugasan ataupun tanggungjawab kepada sama-sama orang lain. Bertanggungjawab dengan tugasan tersebut, maka dia lebih cenderung untuk burnout sebab dia semua nak buat sendiri. Ada juga personality yang dia meletakkan target dalam hidup dia tu terlampau tinggi. Saya mesti capai macam ni, saya mesti target macam ni. Jadi kalau kita bayangkan kalau dia luar daripada keupayaan dia tetapi dia meletakkan target kerja dia, target kepuasan hati dia terhadap kerja, maka dia mudah burnout. Ada juga yang mereka yang pesimis pada diri sendiri dengan orang lain. Okey? Itu antaranya lah, itu faktor diri sendiri. Yang kedua adalah faktor tekanan itu sendirilah. Maksudnya kalau tekanan kerja tu terlampau stres, kita tak ada ambil time off, sangat lama, berpanjangan, menyebabkan kita kurang rehat, tidur dan sebagainya, maka dia antara faktor yang menyebabkan burnout itu sendiri. Dan tadi Haziq ada tanya tentang faktor persekitaran kan. Jadi persekitaran ni lebih kepada tugas. Maksudnya tugas ni kalau dia bekerja tetapi dia rasa keliru dengan tugas dia. Ini dia rasa itu bukan tugas dia, tetapi dia mungkin dipaksa buat itu atas sebab mungkin kekurangan staf dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia rasa macam tugas tu luar daripada kemampuan dia. Kalau katalah tugas tu 10 orang boleh buat, tetapi dia tinggal berdua saja. Jadi kita biarkan benda tu, dia akan menjadi burnout. Yang selain daripada itu, faktor persekitaran yang kita kadang-kadang kerja itu sendiri sangat mencabar ataupun tidak mencabar langsung. Dan yang lain-lain adalah sebab kurang sokongan, penghargaan daripada majikan dan sebagainya, dan juga konflik antara rakan sekerja. Itu antara faktor-faktor yang menyebabkan burnout lah. Alright. Tadi doktor cakap pasal pekerjaan kan doktor? Tapi ini ada satu cerita pasal pekerjaan yang Haziq nak kongsikan ni. Ini biarlah kita tahu ramai yang kehilangan pekerjaan kan. Tapi ni
Ada berita baik di mana untuk anda-anda semua yang mencari pekerjaan, kalau anda nak bekerja di Pasar Besar Jalan Othman, Petaling Jaya, ada mengatakan yang mereka mempunyai lebih 1,000 kerja kosong untuk diisi oleh rakyat Malaysia dengan bayaran gaji purata sekitar RM2,000 sebulan. Dan mereka yang berminat bolehlah datang menghadiri temu duga sambil melihat-lihatlah persekitaran pasar itu. Jika dipilih, mereka turut mendapat faedah, ada pekeso, ada juga kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Jadi kepada anda yang ingin mendapatkan pekerjaan baru yang mungkin terjejas pekerjaannya sepanjang PKP, PKBB ni, bolehlah cuba nasib anda untuk dapatkan pekerjaan di Pasar Besar Jalan Othman, Petaling Jaya. Tapi adakah itu antara cara-cara untuk kita mengatasi burnout? Nantikan jawapan daripada doktor bersama kami selepas ini di Borak Kopitiam.